Nabi pesan, Nabi wasiat kepada kita dengan pesanan apa? Yang pertama, kebersihan itu at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Orang yang beriman mesti pembersih. Orang yang beriman mesti jaga kesucian diri dan kebersihan zahir dan batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya orang besuk. Mungkin memang lagu tu lah deh. Kat rumah pun kecek supaya tak bunyi sorok. Memang tak kaki tepik Subhanallah. Depan ni macam ada 40,000 orang ni. Tapi dengar supaya 4 orang je. Boleh jawab kuat sikit dah. Salam itu kan syiar Islam. Salam itu kan ibadah. Salam itu juga satu doa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi. Memberi salam itu sunat, tetapi menjawabnya adalah wajib. Dan melalui salam kita boleh kenal itu adalah orang Islam, kerana ucapan ini memang khusus untuk orang Islam. Dalam salam pula ada doa yang kita memang perlu. Kita perlukan sepanjang kita hidup, dan kita perlukan dalam proses kita mati, dan kita perlukan doa tersebut, perkataan ataupun apa yang kita minta dalam salam itu ketika di alam barzah sehinggalah di mahsyar. Jika ibu ayah muslimin muslimat, tuan haji hajah sekalian, mokcik-mokcik, pokcik-pokcik, perasan masa saya bagi salam tadi ada 3 perkataan yang memang kita sangat perlu seumur hidup kita. Assalamu, salam sejahtera. Assalamu, Allah ya salam. Allah ya salam itu nama Allah, Asmaul Husna. Allah ya salam, Allah yang maha sejahtera. Bila kita dalam keadaan wabak COVID-19, wabak apapun lah, sakit apapun lah, kita memang mengharapkan keselamatan, kesejahteraan, perlindungan daripada Allah ya salam. Allah yang maha memberi sejahtera, Allah yang maha memberikan keselamatan. Sebab itu kalimah bila kita berjumpa dengan orang, kita dianjurkan, disyariatkan assalamu, salam sejahtera. Assalamualaikum, ke atas kamu semua. Kalau ikutkan, kalau campur belaka ni, saya ganung kan ikut ikutkan, tu cakap luar. Jadi saya cakap luar lah deh. Kita okay panggil kecek luar deh. Orang luar, kecek luar. Padahal orang ganung nak kecek luar. Saya orang ganung kapal Batu Nang Kuala Terengganu, suami orang sini lah. Tapi kecek luar tu sebab biasanya macam malam tadi ni ada lebih kurang 2,000 dah ni. Macam malam tadi tu kan adalah 10,000, kan dia bukannya orang sini takut tak faham kalau kita kecek Kelantan. Memanglah jelira, saya memang boleh kecek sebab dulu sekolah Mahak Kota Baru. Mahak Tino, Mahak Puan. Jadi nikah pula dengan orang besuk. Orang besuk kan dia tak ngaku ganung. Republic of Besuk dia kata. Kalau tanya orang mana? Orang mana cik? Orang besuk. Saya kalau orang tanya, orang ganung. Dia orang besuk. Gitulah. Jadi alhamdulillah saya nak sambung tadi. Assalamualaikum. Salam sejahtera, kesejahteraan, keselamatan ke atas kamu. Warahmatullah, rahmat Allah ke atas kamu. Wabarakatuh, dan barakah Allah ke atas kamu. 3 perkara yang sangat kita perlu, dan kalau kita dapat, selamatlah kita dunia dan akhirat. Bila kita dapat keselamatan, perlindungan daripada Allah, dapat rahmat, masuk rahmat adalah pertolongan, belas kasihan, kasih sayang Allah, rezeki daripada Allah, rahmat. Wa barakatuh, dan hidup kita berkat. Subhanallah. Bila kita ada suami, kita nak suami kita tu berkat. Suami menjadi sebab kita masuk ke syurga. Suami menjadi satu peluang yang besar untuk kita masuk ke syurga. Bila kita ada anak, kita nak anak itu berkat. Bukan menjadi sebab dicampakkan ke dalam neraka. Kita ada kereta, kita nak kereta tu memang tak boleh bawa masuk dalam kubur, tapi kereta yang berkat,
Keberkatan tu kekal, kereta tinggal. Tapi keberkatan kita duduk guna kereta tu pergi sejik, pergi kuliah, pergi cari rezeki, tak bawa ke tempat-tempat maksiat, maka keberkatan itu berkekalan. Sebab itu bila bagi salam kita sebut wa barakatuh, berkat. Kita ada rumah, sama ada rumah itu menjadi musibah ataupun menjadi satu bentuk barakah. Bila dalam rumah itu kita dirikan salat, kita bangunkan dengan zikrullah, bacakan Al-Quran, rumah itu berkat. Dan insya-Allah bila kita dihisap oleh Allah tentang rumah kita, apa yang kita buat, maka ia menjadi ladang pahala. Rumah itulah tempat kita berkasih sayang. Rumah itulah tempat kita menjalankan tanggungjawab sebagai isteri. Dua kerja rumah tak berhenti-henti. Kita rasa besar je, tak ada pun orang kita anugerah dah. Isteri cemerlang ke, tiba-tiba suami bagi hadiah rajin lipat kain. Dia kata dah 30 tahun dia mau lipat kain. Nak bagi hadiah ni. Anugerah penglipat kain terbaik. Contohlah dia. Tak ada anugerah. Tapi kita buat. Dah ustazah tak ada kerja lain, buatlah. Dah ustazah tak ada orang lain, kita tak ada orang lain dah. Walaupun namanya kan nampak macam biasa je, namanya tu kerja isteri kita kata, ataupun kerja sama-samalah dengan suami. Tetapi di sisi Allah ia dinilai sebagai ibadah. Bila kita buat dengan sabar dan kita tahu bahawasanya kita sedang menjalankan tanggungjawab, masya-Allah. Dan kita nak apa yang kita buat itu adalah berkat. Apa jua yang Allah beri, pakaian kita nak pakaian yang berkat. Pitih tu biar pitih berkat, rizki tu rizki yang berkat. Kain telekong kita pakai tu berkat. Sebab berkat, kalau dari sudut definisinya maksud dia ziyadatul khair, dia akan bertambah-tambah kebaikan. Bila sesuatu perkara itu ada berkat, dia bertambah kebaikan dunia dan akhirat. Dia akan mendatangkan pahala, mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan kasih sayang Allah, pengampunan Allah dan sebagainya. Masya Allah. Ni telefon kita pegang ni. Jangan wasa pula tak apa pegang tu. Berkat ke tak? Baca bismillah tak? Bila nak buka telefon tu deh. Ustazah, buka telefon nak baca bismillah. Bila kita mula sesuatu dengan bismillah, insya-Allah, dengan nama Allah kita buka telefon deh. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada melihat maksiat, daripada komen benda yang tak sepatutnya, daripada tak terjaga jari tu menulis perkara maki hamun, asbab kita baca bismillah dengan nama Allah. Dan dalam satu hadis Nabi menyebutkan tentang keberkatan menyebut bismillah. Barang siapa yang tidak menyebut bismillah, maka dia akan terputus. Para ulama mengatakan maksud terputus di sini ibaratnya terputus daripada rahmat Allah. Kalau tak mula sesuatu dengan bismillah, terputus daripada pertolongan Allah, perlindungan Allah dan sebagainya. Jadi macam mana nak boleh berkat? Apa-apa mula dengan bismillah. Lepas tu kalau ada doa, beramal dengan doa. Tadi kita masuk masjid dah baca doa belum? Dah niat iktikaf belum? Masya Allah. Tapi sebelum tu kita nak bagi saleh dulu sekali lagi dah. Sebab tadi tu takut ada tak perasan bagi saleh. Duduk tengok, ya Allah kau Ustazah Asma ni. Serupa tak? Kau nampak kecil? Ramanya yang kata gitu. Ustazah nampak besar. Yelah telefon rapat kan. Bila tubik dari telefon tu jadi kecil sikit. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, kita bagi saleh lagi sekali. Masya Allah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab kuat dah, semangat dah. 3 doa, balas 3 juga ke saya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala pujian kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alhamdulillah pada hari ini, pada siang hari tadi, kita telah melalui satu hari yang istimewa, iaitu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghurima anfun man dzukirtu 'indahu lam yusalli alayya."
rugilah, ataupun maksud ghurima anfun juga membawa maksud orang yang paling bakhil, orang yang paling kedekut, sangatlah rugi barang siapa yang disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Jadi pada malam ini kita akan bicara, kita akan bercakap, bertajuk, berkisar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tentu saya sendiri akan kerap menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Okey, masya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut je nama Nabi Muhammad terus berselawat. Dan sebahagian ulama mengatakan bila Allah perintahkan selawat berserta perintah salam, maka kita hendaklah menyempurnakan selawat kita itu dengan salam. Macam mana kita nak selawat sempurna dengan salam? Biasa kita selawat macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kalau panjang sikit. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun sah juga, sempurna juga. Tetapi sebagian ulama menuliskan, menyusun selawat yang lengkap dengan salam. Sebab apa kena salam? Sebab perintah Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, iaitu memberi rahmat. Allah memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah ke atas Nabi dan berilah salam. Sallu alaihi wa sallimu. Berselawatlah ke atasnya, iaitu Nabi, dan berilah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara lafaz selawat dan salam ialah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Boleh ikut tak? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, insya-Allah kita cuba praktis dalam tempoh kuliah kita pada malam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah berikan nikmat dan peluang pada malam ini berada di sebuah masjid yang masyhur di Besut ni. Semua lalu. Mudah-mudahan masjid ini cahayanya terang benderang sampai ke langit. Begitulah orang-orang yang menghidupkan masjid ini. Masjid ini maksud dia asal perkataan sajadah, tempat sujud. Masjid, sajadah sujud. Kan, masjid tempat sujud. Tempat kita bersujud kepada Allah, memuji Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Jamhuriyah Kuala Besut. Nama hebat. Masjid Al-Jamhuriyah Kuala Besut. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, Al-Fadhil pengerusi masjid, Nazir, kan, wallahu alam, ada setiausaha bendahari, ada AJK Muslimin, ada AJK Muslimat, ada imam, ada para Bilal, semualah kan yang menguruskan masjid, yang bersih-bersih masjid dan semua yang terlibat dan semua yang hadir. Alhamdulillah. Allah temukan kita di salah satu taman syurganya, Riyadhil Jannah, iaitu majlis ilmu. Dan majlis ilmu pula di masjid. Jadi insya-Allah sama-sama kita baca doa masuk masjid dulu. Mungkin ada yang lupa tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Kuat sikit boleh? Sekali lagi dah. Allahumma aftahli. Ya Allah, bukakanlah bagiku abwaaba rahmatik, pintu rahmatmu, pintu rezekimu, pintu pengampunanmu,
pintu syurga-Mu. Buat kami ya Allah, buat ibu bapa kami, buat anak zuriat keturunan kami, buat jiran-jiran kami, buat sahabat kami, buat seluruh muslimin dan muslimat. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid, al-masjid al-jamhuriyah, sunnatan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, insya-Allah tajuk ni duduk fikir-fikir tajuk apa nak bawa malam ni tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berikan tajuk yang boleh difikirkan dalam waktu yang singkat ini, iaitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita malam ini ialah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan-pesan Nabi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. Subhanallah. Apa khabar semua ni? Baik, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi wasiat Nabi ni saya akan bacakan beberapa hadis Nabi daripada kitab Riyadhus Salihin sebagai pesanan Nabi untuk kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ini akan menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini saya nak ajak muslimin muslimat sama-sama baca bersama. Sebab mungkin ada di kalangan kita yang tak pernah baca hadis Nabi. Yang dia biasa dengar je ustaz ataupun ustazah penceramah baca hadis Nabi, dia dengar je. Tapi dia tak pernah baca dengan lidah dia hadis Nabi. Al-Quran kita biasa baca, tapi kadang tak baca terjemahan. Hadis pula kita baca terus terjemah, tak baca matan. Sedangkan bila kita baca hadis Nabi, kita membaca kalam Rasulullah, kata-kata Nabi. Dan ia juga wahyu daripada Allah, dan membacanya juga adalah satu ibadah, diberi pahala. Jadi insya-Allah baca dengan semangat deh. Dalam keadaan saya kurang sihat pun ni, saya kuat semangat juga. Ibu ayah, pocik-pocik boleh tak semangat? Boleh Boleh duduk molek deh. Tak apa, awak tak berapa sihat, kena duduk nyanda tu kita faham. Subhanallah. Sebab antara cara kita beradab dan berakhlak dengan Nabi, apabila dibacakan hadis Nabi, lalu kita memberikan perhatian, kita menjaga adab dan akhlak, kita seolahnya umpama macam kita ni membaca sesuatu yang besar. Kan kalau nak baca putusan raja contoh kan, kalau kita tengok cerita lama-lama nak baca putusan raja, semua berdiri tegak dengar dengan memberi penuh perhatian. Jadi insya-Allah kita pun melakukan perkara yang lebih baik, menjaga adab ketika hadis Nabi dibacakan. Okey, saya baca, muslimin muslimat ikut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Kuat lagi suara, kuat lagi. Kalau boleh duduk tegak molek. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Sadaqa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Subhanallah. Saya memilih hadis yang pertama dalam bab sabar dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, yang menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia. Telah dialih bahasa kepada berpuluh ataupun beratus bahasa. Menjadi rujukan utama umat Islam, mazhab Syafi'i. Ini adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita, Imam Nawawi. Subhanallah. Nama kitab muktabar ini adalah kitab Riyadhus Salihin. Maksudnya ialah taman orang-orang yang soleh. Dan ini adalah hadis yang pertama dalam bab sabar. Maksudnya ialah daripada Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Nabi pesan, Nabi wasiat kepada kita dengan pesanan apa? Yang pertama, kebersihan itu at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Orang yang beriman mesti pembersih. Orang yang beriman mesti jaga kesucian diri dan kebersihan zahir dan batin. Orang lelaki yang beriman, dia tak care. Betul kan? Dia tak care. Betul tak care? Betul lah dia. Dia tak care letak ke plekat dia bergulung mengatur-atur. Dia tak care tak basuh pinggir dia makan. Ustazah ni ngatur korang lelaki. Dia tak care buai sapah mengatur-atur, tak care ludah ikut dia. Dia suka rumah dia bersih dan dia tegur kalau isteri dia pengotor. Dia didik isteri dia. Bukan semata-mata nak sebab sedap mata memandai rumah bersih lagu mana gini-gini. Bukan semata-mata nak rumahku, syurgaku, nak comel sekian-sekian. Tetapi kerana ia adalah satu tuntutan iman, ciri-ciri orang yang beriman mesti bersih. Bersih dalam rumah, bersih dalam bilik, bersih dapur, bersih dekat tandas, bersih keliling rumah. Sebab itu nak bersih, kena sabar. Sebab itu hadis ini terletak dalam bab sabar. Masya Allah, kita sambung bab bersuci ni. Bab bersih ni, jaga kebersihan ni bermula daripada diri sendiri, pakaian kita, tempat tinggal kita, kereta kita, semuanya. Ia adalah tuntutan iman. Sebab itu untuk jaga kebersihan memang kena sabar. Kalau tak sabar, memang nak jaga. Sebab baru je nyapu, anak buat kubek. Baru je nyapu, tok laki buat kubek. Baru je ngemas sekian-sekian, mari angin, sepah pula keliling rumah. Contoh. Namun sebahagian ulama' menyebutkan, ini hadis yang sahih, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ada ulama', sebahagian ulama' mengatakan ia merujuk kepada wuduk. Bersuci di sini bermaksud wuduk, tetapi juga bermaksud kebersihan yang kita duk jaga ni. Jadi orang puak, waktu duduk bersih rumah, duduk nyapu, duduk ngemah, duduk ngelak, lepas makan lak meja, itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Dan kita sedang menguatkan iman kita. Sebab itu adanya ujian bagi orang nak jaga kebersihan, datangnya kotor, supaya kita tetap sabar untuk bersih semula. Pakaian kita tu, bila kotor kita bersih, mudah-mudahan dengan itu kita juga sedang membersihkan hati kita. Masya Allah. Cuma saya nak kupas dari sudut wuduk muslimin muslimat. Wuduk ini, Masya Allah, dia membawa maksud cahaya. Sebab itu ada hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, Nabi bersabda, apabila kamu mengambil wuduk, maka lebihkan bahagian wuduk yang kamu ambil tu. Lebihkan bahagian wuduk. Jangan lebih banyak jadi bazir. Contoh kalau basuh tangan hingga ke siku, lebih sikit lah. Tak payah sampai tiap. Basuh tangan, basuh kaki kan sampai buku lali, atas sikit. Sampai betih. Tak perlulah sampai ke lutut. Lebihkan sedikit kerana Nabi kata sesungguhnya kamu akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan cahaya bekas daripada wuduk-wuduk kamu itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan saya nak bacakan satu hadis Nabi yang sahih juga berkenaan dengan wuduk. Dan mudah-mudahan bila kita baca wasiat Nabi ini, lepas ni kita tak tinggal amalan ni. Nabi SAW bersabda,
Barang siapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya. Jadi Nabi sebut dua. Ambil wuduk satu hal. Sempurnakan wuduknya. Lalu dia membaca, iaitu membaca doa setelah wuduk. Nanti kita baca doa setelah wuduk ni. Lalu dia membaca doa setelah wuduk. Nabi baca doa tersebut. Nabi kata maka akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Subhanallah. 8 pintu syurga terbuka. Kita kan bila dengar hadis-hadis yang mempunyai kelebihan yang besar seperti ini, mungkin masa tu lidah kita boleh sebut subhanallah. Kalau orang Arab tu Allah, Allah, Allah. Dia macam tu kan. Saya pun jadi sebut salah ni. Moci-moci peher dok saya kecek ni. Macam mata tu kan. Lagu tu. Peher deh. Subhanallah. Mungkin bagi macam angguk kuat kau. Gitu kan. Jadi saya pun mangak lah macam. Mula-mula tengok muka saya, lepas tu tengok muka gel, lepas tu tengok muka pitu, mana nak tubik ni kan. Ustazah ni dekat isyak dah ni. Macam baru muka timah je. Subhanallah. Saya ulang lagi sekali, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengambil wuduk, kemudian menyempurnakan wuduknya, lalu membaca, apa doa selepas wuduk? Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Namun muslimin muslimat sekalian, subhanallah, dalam satu hadis Nabi yang sahih, doa lepas wuduk pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setakat tu pun dah sempurna. Umpama selepas wuduk kita syahadah. Betul ke Ustaz? Tu saya ada tinggal. Betul kan doa tu kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Betul tak? Yang biasa kita belajar, Allah maja'ani minat tawabin wa ja'ani mutatahhirin wa ja'ani minal mutatahhirin wa ja'ani min ibadika salin. Kita tambah. Maka tambah afdal, subhanallah. Ataupun kita sebutkan kalau tambah, Masya Allah, kita menambah doa daripada doa yang sedia ada dalam hadis Nabi tersebut. Maksud afdal di sini bukanlah kita kata bila kita buat tu jauh lebih baik daripada yang Nabi ajarkan. Tetapi lebih baiklah untuk kita berdoa lebih daripada itu. Sebab apa yang kita minta juga, Allah maja'ani minat tawabin. Ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang yang bertaubat. Allah maja'ani minal mutatahhirin. Ya Allah, pilihlah aku di kalangan orang yang menyucikan diri. Allah maja'ani min ibadika salihin. Ya Allah, pilihlah aku di kalangan orang yang saleh. Min ibadika salihin, hamba-hamba Allah yang saleh. Ustaz boleh rujuk, boleh cari dah doa tu. Minta maaf ya bila saya macam kurang sihat macam ni, dia jadi Masya Allah. Nabi SAW, betul dah. Tiadalah seorang kamu berwuduk dan memenuhi kesempurnaan wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, kecuali akan dibuka baginya pintu syurga yang 8. Dia berhak masuk daripada mana pintu yang dia nak masuk. Hadis riwayat Muslim, hadis yang kedua, 3, 4. Jadi dalam hadis Nabi ini pendek je. InsyaAllah selepas ini kita tak tinggal dah doa selepas wuduk. Lepas selesai ambil wuduk, terus baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun Abdullah wa rasuluh. Mana-mana pun sama saja. Jika kita tambah Allah maja'ani minat tawabin wa ja'ani minal mutatahhirin wa ja'ani min ibadika salih, maka dibenarkan. Namun kalau sekadar tu saja tadi, yang awal tadi tu pun telah pun sempurna, akan dibuka 8 pintu syurga. Dan Nabi sebut boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia nak masuk. Kalau kita fikir logik, seolahnya mudahnya nak masuk syurga. Ambil wuduk, baca doa, 8 pintu syurga dibuka. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, hadis ini nampak seperti mudah. Tetapi kita tahu nak masuk syurga itu tidak semudah yang kita fikir. Dipagari dengan ujian demi ujian. Dan kalau kita seway pun malam ni, maksudnya kita buat banci ni, kita pergi cek, masa ambil wuduk nak solat maghrib tadi, berapa orang yang baca doa wuduk?
Nak royaknya, kadang-kadang kita dah dengar dah ni hadis Nabi kelebihan doa selepas wuduk. Tapi boleh jadi lepas ni kita lupa. Boleh jadi menyebabkan kita terhalang untuk baca dan sebagainya. Kadang-kadang terjadi pada diri saya. Saya kadang-kadang fikir, betul lah. Orang yang Allah betul-betul nak pilih ke syurga, Allah berikan rezeki dia lepas wuduk baca doa ni. Automatik. Sebab itu bukan mudah kita kata, Ustazah kalau tak tutup aurat baca doa ni masuk syurga juga ke? Kalau dia ni bukan isteri yang baik, bukan suami yang baik, tapi lepas dia ambil wuduk baca doa ni, confirm syurga juga ke? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Orang yang mengambil wuduk dan menyempurnakan wuduknya lalu membaca doa tersebut, insya-Allah Allah akan menjadikan dia orang yang saleh. Dia akan menjadi orang yang meninggalkan maksiat. Itu ciri-ciri doa yang makbul. Kalau orang tanya apa ciri-ciri ahli syurga? Ciri-ciri ahli syurga adalah Allah memberikan dia kekuatan ataupun kurniaan untuk tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan dicampak ke dalam neraka. Apakah ciri-ciri orang yang soleh? Antaranya adalah membaca doa selepas wuduk. Itu ciri-ciri orang-orang yang baik. Yang mana Allah rizkikan dia. Lidah dia, ingatan dia lepas ambil wuduk terus baca doa ni. Jadi siapa yang nak masuk syurga sekeluarga? Saya tanya, siapa nak masuk syurga sekeluarga? Cuba angkat tangan. Dengan suami dia, tak apa kau jumpa orang sama? Orang lelaki? Tak apa jumpa orang sama kat syurga? InsyaAllah, pakcik-pakcik. Okey, ada lelaki dia malah nak angkat tangan, dia angkat sikit ya. Kita semua nak masuk syurga sekeluarga. Jadi balik ni, okay, pesan ke anak cucu, masuk dalam grup WhatsApp, lepas ambil wuduk, jangan tinggal doa lepas wuduk. Sebab Nabi sebut akan buka 8 pintu syurga dan kita boleh masuk mana-mana pintu syurga. Ada yang terus nak tulis tu kan. Lepas tu, kalau sebagai ibu bapa pula, kalau saya sendirilah. Dengan anak-anak tu lepas dia ambil wuduk, budak-budak kan, kaluk-kaluk kan. Mesti ingatkan, dah baca doa belum? Nak masuk syurga dah? Nak masuk syurga sama-sama dengan Umi Abi dah? Nak masuk syurga sekeluarga dah? Bila kita dah ulang-ulang, automatik lepas ambil wuduk dia akan tak ada doa. Dan insya-Allah Allah akan jaga zuriat keturunan kita ni terpelihara sungguh. Akhirnya kita semua berkumpul kembali di syurga. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Okey, sambungan hadis. Walhamdulillah tamlaul mizan. Nabi SAW bersabda, perkataan alhamdulillah, masya-Allah, subhanallah. Nampak macam saya kurang fokus sebab memang sebenarnya dah berpusing. Bukan berpusingan dia macam. Tapi saya nak habiskan hadis ni. Dah habiskan hadis ni, mungkin kita berhenti. Minta maaf banyak-banyak dah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, Alhamdulillah, yang kita dah ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah tu, segala pujian bagi Allah itu, pahala dia memenuhi neraca timbangan amal, timbangan mizan, amal di akhirat. Nabi sebut, Alhamdulillah, tamlaul mizan, memenuhi neraca mizan. Mizan ni, Masya Allah, kalau sultan kita nama Sultan Mizan, betul kan? Mizan ni macam dacing tu kan? Umpama, tapi kita tak tahu bagaimana, tak boleh kata sama. Timbangan yang akan menimbang timbangan amal soleh, amal toleh, amal ibadah, amal maksiat, amal baik, amal buruk. Subhanallah. Dan ucapan perkataan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan mizan. Masya Allah. Sebab itu kita kena banyak ucap sesuatu Alhamdulillah. Selesai lakukan sesuatu Alhamdulillah. Nak buat sesuatu Bismillah. Selesai je Alhamdulillah. Nak start kereta Bismillah. Sapa Alhamdulillah. Makan Bismillah. Nabi sebut Samillah. Bacalah nama Allah. Ada seorang budak iaitu siapa? Anak kepada Ummu Salamah. Saya tak ingat nama. Budak kecil. Kanak-kanak. Ia merupakan anak tiri Nabi Muhammad SAW. Anak Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Lepas Abu Salamah meninggal, Nabi pinang Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah ada anak-anak. Dan anak-anak Ummu Salamah ini Nabi besarkan dengan kasih sayang dan didik dengan baik. Lalu bila anak ni besar, dia cerita sewaktu aku kecil. Macam anak-anak kita juga, budak-budak. Bila lapar, terus nak ulur makanan. Terus nak ambil, lapar kan, terbalik main ke, terus nak ulur. Nabi pun pegang tangan. Lalu Nabi memegang tanganku. Subhanallah, pegang tangan. Nabi bukan jetak. Kalau kita, anak kita kadang tu nak ambil kelang kabut, dah lah nak ambil tangan kiri masa tu. Masya Allah. Kalau anak kita nak ambil, cucu kita kalau nak ambil tak basuh tangan kita, mungkin retak kot kan. Retak apa ni?
Tangan mana? Basuh tak lagi. Tapi Nabi lemah lembut. Nabi pegang lalu Nabi kata, Samillah, bacalah nama Allah. Sebut Samillah, sebut nama Allah. Sebut nama Allah pendek pun tak apa. Bismillah, dengan nama Allah. Kalau boleh panjang lagi afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau baca bismillah saja pun dah sempurna. Ar-Rahman Ar-Rahim lagi sempurna. Nabi kata samillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makan apa yang paling dekat. Maksudnya ambil wak dekat dulu. Ambil tangan kanan. Kita buat sesuatu, bismillah. Nak jemur kain, bismillah. Sudah jemur kain, alhamdulillah. Subhanallah. Nak nyapu, bismillah. Letak nyapu tepi dinding, alhamdulillah. Subhanallah. Suami bawa balik goreng pisang, alhamdulillah. Airnya tak ada ke beg? Kadang tu kan suami balik tu lelaki buat goreng pisang. Goreng pisang ke? Air tak ada ke? Tengah hari ceng ni, panas ketik ni. Alhamdulillah tak ucap. Sebab apa? Kurangnya syukur kadang-kadang tu. Tak nampak apa yang balik itu adalah satu rezeki. Ada suami orang lain kelik tak bawa balik gapo. Masya Allah. Mungkin kalau tok laki bawa balik gelemah barulah alhamdulillah sungguh dia. Masya Allah, alhamdulillah, 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 ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak habis-habis alhamdulillah. Alhamdulillah bila-bila. Tetapi siapa yang sekecil-sekecil perkara dia ucap alhamdulillah, pasti sebesar-besar perkara pun dia akan ucap alhamdulillah. Sebab itu kadang-kadang Allah tak beri kita nikmat yang besar-besar. Sebab nampak nikmat kecil pun lupakan Allah. Kalau nikmat besar kufur dengan Allah, ia adalah satu azab. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kecil ke nikmat, besar ke meta ke lama ke nikmat, banyak ke sikit ke, kalau kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan ke atasmu nikmat. Tetapi kalau kamu kufur, nikmat kecil ke nikmat besar ke, kamu kufur dengan nikmat Allah, sesungguhnya azabku amat pedih. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu ucapan alhamdulillah memang mudah kalau kita nak ucap dalam situasi yang kita bahagia, gembira. Tapi dalam situasi yang mencabar, dalam keadaan kita ni harap lebih lagi, harap anak kita boleh straight A, tiba-tiba buat balik straight B. Nak ucap gapo tu? Innalillah ke astaghfirullah ke? Subhanallah. Tapi ada ibu-ibu boleh ucap alhamdulillah ya Allah, tak ada E. Walaupun straight B tak ada E, alhamdulillah. Syukurlah. Dia nampak, dia memang rasa macam ya Allah, tak ada sebutir tak boleh nak cerita ke saya. 2 minggu tak tubik rumah ni. Takut orang tanya, anakmu boleh berapa 2 minggu tak tubik, agak-agak lepas tu orang lupa dah nak tanya. Tapi dia tengok tu kan, dia cari juga benda nak syukur. Alhamdulillah, tak ada luluh belakang. Ada sebutir jadi alhamdulillah. Dia pujuk lagi hati dia, tak apalah anak kita banyak B pun. B tu baik, B tu bijak, B tu bertuah. Dia sebut kan. Anak kita tak berapa bijak, IQ dia tak tinggi supaya orang, tapi semaya dia jaga, alhamdulillah. Maksudnya tuan-puan, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat sekalian, kita sebenarnya boleh cari sesuatu walaupun nampak buruk, ada hikmah di sebalik. Nak cari benda baik, mesti kita jumpa. Ucap juga syukur dalam susah, itu lagi tinggi nilainya. Sampai Nabi sebut, alhamdulillah talma'ul mizan, ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan mizan. Barulah esok dekat mahsyar kita nyesal tak ucap banyak kalimah alhamdulillah. Isteri bawa air kosong, alhamdulillah, subhanallah, bertuahlah. Waktu kita sebab salah juga tu kan. Sungguh kau, ya Allah, kau ni bertuah. Halah. Boleh hari kosong ke? Bertuah benar lah, boh. Tak ada arah lah. Waktu kita confuse kan. Dia syukur kau, dia peli tu dia. Subhanallah. Tapi mungkin ya seorang suami yang baru belajar ni, ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan mizan ni. Kita dah ingat semaya lah yang kita dapat banyak pahala. Kok ucapan alhamdulillah dalam keadaan sabar tu. Dia panah-panah balik kerja, isteri bawa beg air sikit, air kosong bawa, dia ucap juga alhamdulillah. Dengan hati, dengan sepenuh hati, insya-Allah berkat dia ucap alhamdulillah tu,
Allah beri dalam hati isteri tu rasa bersalah. Tak kira air kosong je. Bentar kita buat air special pula. Ini pera je. Ini pera muqaddimah. Air special nanti. Subhanallah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat. Sebab itulah air kosong je kau tu yang air kosong hari-hari tu tak pernah bersyukur. Ini contoh je, bukan orang besar dah. Orang Zimbabwe. Siap pula Zimbabwe. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Satu hari air kosong ni lebih berharga daripada emas dan perak. Satu ketika nanti bila tiba kemarau 2 tahun berturut-turut, air hujan tak turun, air sungai kering, air laut mula mengering, pokok-pokok tumbuhan semua dah habis manusia duk makan. Semua manusia sanggup berbunuhan kerana air kosong. Subhanallah. Tidak ada saintis sampailah hari kiamat bijak macam mana boleh buat setitik air sama seperti mana Allah buat air ni. Ini tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan memang sebaik-baik air gapo pun air kesihatan tu, air kesihatan ni, air gapo-gapo tak akan menyamai khasiat kebaikan air kosong ni. Ini air kurniaan daripada Allah, daripada langit. Air daripada langit, kalau kita mikir daripada mana daripada langit tu, masuk ke sungai, masuk ke laut, putar keliling, kan putaran tu, tubiklah ke air pahit kita kata Ustazah bukan dari langit, daripada Kowe ni, air tapih ni. Tapi memang sabit, ini ciptaan daripada Allah. Dan kita dapat percuma. Bayar Ustazah biar air. Bayar tu bukan bayar di atas air. Air ni tak ada nilai kalau nak letak. 1 juta ke 2 juta ke 3 juta tak ada nilai. Yang kita duk bayar kos pengurusan air nak sampai ke rumah. Kos penyelenggaraan. Kos tapisan. Kos gitu-gitu gini. Subhanallah. Tapi air ini adalah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang yang nampak air kosong ni, kebesaran Allah, dapat air kosong, alhamdulillah. Okay, kita sambung sikit lagi. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ardh. Wasiat Nabi seterusnya, Nabi bersabda yang bermaksud kalimah subhanallah walhamdulillah. Yang tadi kita kupas perkataan alhamdulillah. Tapi sekarang kita nak kupas yang Nabi sebut kalimah subhanallah walhamdulillah. Tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ardh. Pahala dia, ganjaran dia akan memenuhi di antara langit dan bumi. Subhanallah. Ada tak manusia yang boleh sapa ke langit? Ada tak? Tak ada dan tak akan sapa. Dah ada orang sapa bulan tu Ustazah, langit atas bulan lagi. Langit tinggi, tak pernah ada manusia semasa hayat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ialah diangkat ke langit, akan diturunkan semula. Langit ni kita tak tahu tinggi mana tu. Allahu akbar, tempat tinggal para malaikat, roh para nabi dan sebagainya. Subhanallah, ucapan subhanallah walhamdulillah akan memenuhi di antara langit dan bumi. Kalaulah Allah buka hijab mata kita boleh ucap, bila ucap je subhanallah, penuh pahala. Tetapi mestilah kita ucap dengan hati, dengan kekhusyukan. Bukannya dalam keadaan marah-marah. Kadang tu tengah blebek ke, subhanallah budak ni. Subhanallah. Tak tahulah tu memuji Allah ke gapo tu ke. Kadang tu astaghfirullah. Lepuk sekali. Padahal minta ampun dengan Allah tu kan. Mohon ampun daripada Allah. Maksud saya ialah, nampak macam zikir ni mudah. Tetapi biarlah masa kita sebut dengan khusyuk, dengan betul-betul memuji Allah. Subhanallah membawa maksud maha suci Allah. Kita menyucikan Allah daripada perkara-perkara yang menyekutukan Allah. Daripada mensyirikan Allah. Allah lah tempat yang bergantung. Dan bila Allah mentakdirkan sesuatu, maka kita kena cepat untuk redha, untuk sabar, untuk bersangka baik dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi bila kita sebut maha suci Allah, maka kita menjadikan Allah lah tempat tuju dan kita buat sesuatu kerana mengharapkan redha Allah. Tetapi sebagai manusia biasa, memang kita harap juga penghargaan manusia. Mengharapkan juga penghargaan suami, betul kan? Orang puan ni kan ramanya mari dengan suami ke ni? Ramai ni depan saya ni, Masya Allah. Suka tak kalau suami puji? Senyap lah kau. Suka deh. Suka suami puji orang lelaki. Suka tak kalau orang rumah puji? Suka juga. Macam tak berapa suka. Saya ni takut nak tengok sebelah kiri ni.
Okey, tak lama dah ni, sikit lagi nak habis dah insya-Allah. Subhanallah. Orang apa kita suka suami puji ke apa? Comel. Comel lagi. Gajing lagi. Sedap masak lagi. Rumah kemah, betul tak? Saya suka suami saya ikut puji rumah kemah. Kalau dia puji, saya ingatkan dia, bang, rumah kemah rumah kemah. Oh, dia kata okey. Kemahnya rumah. Sebab bukan senang nak kemah rumah anak 7 Kadang-kadang tu kan, tu lelaki nak kelik lagi 10 minit. Sebab tu dia kena royak kalau nak kelik. Sebab apa? Masa tu lah kita ni beria kemah ni. Sebab bila dia balik nak suruh sedap mata. Lepas tu kubel tak apalah. Kubel depan dia. Bukan maksudnya kita nak sedap tu kan. Itu di antara sunnah isteri Nabi ya. Isteri Nabi diceritakan Aisyah bila nak bersiap menyambut kepulangan Nabi SAW akan membersihkan rumah. Walaupun rumah tak besar mana, bahkan memperhias rumah. Maksudnya ada benda nak betul-betul ke, nak buat comel ke, dapat pahala, besar pahala. Subhanallah. Masya Allah, kita suka dipuji kan? Kita suka dipuji. Itu lumrah. Budak-budak suka dipuji. Orang lelaki, nampak muda. Supaya 40 lebih. Orang muda 60, suka sangat lah tu. Masya Allah. Nampak sehat orang lelaki kan? Tapi apa lah suka dipuji ni, rasa berbunga-bunga hati, rasa segar. Namun yang maha terpuji adalah Allah yang Hamid, yang maha terpuji. Dan kita kalaupun suka dipuji, tak ada lah sampai beri upah, betul tak? Ke suami puji kita beri upah. Comel lah tengok awak ni, tak puas tengok. Sejak nikah siapa lo ni? Alah begak mentah-mentah baik, kita nak beri upah sikit 10 riyal. 10 riyal. Kalau habis puji panjang sikit 50 riyal. Hari-hari lah suami puji je. Suka macam mana pun kita dipuji, kita tak sampai beri upah. Tapi Allah sangat suka hambanya memuji, Allah beri kita upah. Upah memuji Allah dengan perkataan subhanallah dapat ganjaran pahala ma bainas samawati wal ard, di antara langit dan bumi. Tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan neraca mizan. Subhanallah, Allah yang Hamid, yang maha terpuji. Bukan kerana Allah memerlukan pujian kita. Bahkan jika sekiranya seluruh manusia, seluruh binatang, semua makhluk tidak ada yang memuji Allah, Allah tetap terpuji. Dan Allah tidak akan terhina walaupun seluruh makhluk menghina Allah, tidak. Tetapi yang sebenarnya memerlukan selepas ataupun hasil pujian tersebut adalah kita. Sebenarnya Allah sangat gembira apabila hambanya melakukan sesuatu amalan yang boleh mendatangkan cintanya Allah. Nabi SAW bersabda, dan ada yang membuat nasyid kan. Saya selalu dah baca dalam dalam kuliah dan sebagainya. Tapi hadis Nabi ini hadis yang sahih. Nabi bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, saqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nanti cari internet, search, cari zikir kalimatan. Dengar, nanti kita akan hafal. Maksud dia apa? 2 kalimah yang dicinta oleh Allah. 2 kalimah yang Allah akan cinta kita. Bukan kalimah yang membawa cintanya manusia pada kita. Kalau kalimah yang nak membawa cinta manusia, I love you, I miss you, I want you, cakap-cakap, manusia pun sayang, suami pun sayang. Tapi 2 kalimah ini Nabi kata, habibatani ila rahman, yang dicintai oleh Allah. Allah sangat suka, Allah sangat cinta. Khafifatani ala lisan, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan, pada mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan pujian baginya, maha suci Allah yang teragung. Subhanallah. Perkataan apa tu? Subhanallah juga. Jadi insya-Allah selepas ini, sebagaimana wasiat Nabi ni, perbanyakkan ucapan kalimah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Amalkan setiap hari apa-apa subhanallah,
subhanallah, nak mulakan sesuatu, bismillah, alhamdulillah, zikir-zikir tersebut. Subhanallah. Okey, sambung sikit lagi. Kita habiskan hadis ni. Wassalatu nurun. Salat itu Nabi kata cahaya. Orang yang jaga salat, jaga wuduk, jaga salat, maka ia adalah satu cahaya baginya. Bila sebut pasal salat, saya ingin membacakan dua hadis. Mohon maaf ya, kita baca lagi hadis yang lain secara ringkas sepintas lalu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang selepas azan, walaupun bukan berkaitan dengan salat, tapi azan adalah syarat wajib salat. Bukan, syarat sah salat. Syarat wajib salat, cukup syarat wajiblah salat. Mukallaf kan? Baligh, mukallaf. Kita sebut, okey, mukallaf tu baligh lah. Berakal dan sebagainya, Islam, suci, itu syarat wajib salat. Syarat sah salat pula, masuk waktu, maka masuk waktu dengan azan. Kemudian wudu, itu syarat sah salat. Perkara sebelum salat. Adat kiblat, suci, yang perlu dipastikan sebelum salat. Rukun salat adalah perkara ketika salat. Masya Allah. Nabi bersabda, barang siapa. Ini hadis yang sahih, dan ulama kata inilah hadis yang paling kuat, antara yang paling kuat, untuk menjadi sebab ataupun untuk menjadi laluan mendapat syafaat Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang selepas azan lalu membaca doa yang kita duk baca lepas azan tu, Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wassalatil qa'imah, sampai akhir, sampai habis tu, sampai hujung tu, Nabi kata barang siapa yang setelah azan lalu dia membaca doa, Nabi bacakan doa tu sampai habis, dia berhak ataupun dia layak, ataupun dalam hadis tersebut Nabi memaksudkan dia pasti mendapat syafaatku di mahsyar kelak. Mendapat pertolongan Nabi SAW. Di mahsyar kelak kita tahu, subhanallah, siapa pun tak boleh tolong kita, mak ke, ayah ke, suami ke, anak-anak ke, masing-masing dalam keadaan ketakutan. Setiap umat mencari Nabi masing-masing di mahsyar. Api neraka sedang menjulang-julang. Manakala syurga di sebalik sana perlu melintasi titian sirat terlebih dahulu. Dilihat pula seorang-seorang mungkin jatuh, na'udzubillahi min zalik. Para umat mencari Nabi masing-masing, dan kebanyakan dan semua Nabi menjawab, nafsi nafsi biadik. Diriku di tangan Allah, pada tangannya. Aku tidak pernah melihat kemurkaan ataupun kemarahan Allah sebagaimana marahnya Allah pada hari ini. Itu dalam satu riwayat mengatakan begitulah jawapan para Nabi yang lain. Carilah Muhammad kerana ialah satu-satunya Nabi yang boleh membantu umatnya, yang boleh membantu manusia yang lain. Masa itulah baru kita rasa betapa besarnya, betapa pentingnya kedudukan membaca doa selepas wuduk ataupun bersalawat kepada Nabi. Jadi selepas ni insya-Allah, lepas azan. Tadi doa lepas wuduk, buka 8 pintu syurga. Baca doa selepas azan, insya-Allah kita akan dapat syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW. Dan hadis yang kedua berkaitan dengan salat. Selepas kita angkat takbir, Allahu Akbar, kalau boleh. Walaupun tak wajib, ia hanyalah sunat. Jangan tinggal doa iftitah. Sebab ia juga ada hadis yang sahih berkenaan dengan doa iftitah. Memang hadis ni Nabi sebut wassalatu nurun, salat itu cahaya. Tapi macam mana nak boleh solat yang ada cahaya ni? Ambil wuduk, baca doa lepas wuduk. Dengar azan, baca doa selepas azan. Selepas angkat takbir, sebelum kita baca Al-Fatihah, Nabi masa tu tengah solat berjemaah. Kemudian setelah selesai Nabi solat berjemaah, Nabi bertanya kepada jemaah di belakang, siapakah seketika solat tadi membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat tu je. Dalam hadis ini Nabi baca setakat itu sahaja. Tapi ustazah, kita baca panjang tu, itu ada riwayat yang lain. Maksudnya kalau nak baca penuh, alhamdulillah subhanallah, sebab maksud seterusnya tu adalah, kalau orang tanya ustazah macam mana nak jadi orang yang ikhlas, ada dalam doa iftitah. Sebab doa iftitah kita ada sebut apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, segala ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah kerana Allah, untuk Allah. Itu doa orang nak jadi orang yang mukhlishina lahuddin. Orang yang ikhlas tak boleh dikacau oleh syaitan. Orang yang ikhlas orang paling bahagia.
Suami tak puji pun okey, dia pakai lawa juga. Ini kan dia pakai lecture malam tu kan. Lecture pakai gitu deh. Suami buat tak tahu, awak ni tak nampak kau saya lawa. Tadi dengar ceramah kata suruh lawa-lawa depan suami. Awak buat tak nampak. Esok malah dah pakai. Subhanallah. Tapi ada orang terus juga. Bukanlah kan pelik pula pakai gitu deh. Pakai comel lah sikit, kemar, wangi. Baju kelawar boleh pakai, tapi jangan yang berlubang. Nanti jatuh masa terbang. Okay, baju kelawar tu pakai warna molek lah. Suami puji ke tak puji jika dia buat, sebab dia buat kerana mengharap redha Allah, mengharap pahala. Tapi kalau suami puji, dapat pahala kat suami juga, sebab membahagiakan hati isteri. Dua-dua dapat pahala. Bahkan subhanallah, Sayyidina Anas bin Malik berkata, sesungguhnya aku suka berhias kepada isteriku sebagaimana aku suka isteriku berhias kepadaku. Dan Rasulullah SAW adalah seorang yang paling semak, handsome di hadapan isteri dan juga di khalayak. Seorang yang sangat wangi. Dan isteri Nabi bila ditanya, Sayyidatina Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa yang Nabi buat bila Nabi sampai di rumah? Aisyah jawab, perkara pertama yang Nabi buat adalah bersiwak. Kerana Nabi sangat menjaga bau mulut tu daripada mengganggu. Cakap dengan isteri siwak dulu ni. Apatah lagi kalau para suami yang merokok, minta maaf dah. Yang merokok lagilah kena beru sungguh-sungguh. Subhanallah, bukan saja-saja kita tak sekupal lah hukum merokok apa tu walaupun jelas. Tapi sensitif. Kan? Masya Allah, Allahu Akbar. Isteri, bukan suami je, bukan Nabi je, isteri pun sama. Balik kan? Balik daripada pergi kedai ke, pergi beli ke, tubik ke, apa kan? Assalamualaikum, be. Assalamualaikum tu molek lah, jangan Assalamualaikum. 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 Suka deh. Tapi suka tak suka, minta maaf deh, kita sebut sikit pasal ni. Nabi SAW masa tu dengan Sayyidatina Aisyah, tiba-tiba ada orang Arab musyrik bagi ucap apa? Assalamualaika ya Abul Qasim. Assalamualaika ya Abul Qasim. Assalamualaika. Macam kita sebut Assalamualaikum. 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 Apa maksud dia? Celakalah ke atas kamu, wahai Abul Qasim. Siapa yang sebut? Orang kafir Quraisy. Masa ni Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Assalamualaika ya Abul Qasim. Abul Qasim tu kunyah, gelaran Nabi Muhammad sebab anak lelaki sulung Nabi Muhammad nama Qasim. Jadi orang Arab dia akan ambil gelaran anak lelaki pertama. Kalau saya anak lelaki pertama namanya Luqman, saya Ummul Luqman. Ambil anak lelaki pertama. Walaupun dia nombor 7 pun ambil nama dia juga. Tapi kita orang Melayu tak gunalah. Lalu Rasulullah pun menjawab, wa alaika, ke atas kamu juga. Sayyidatina Aisyah tak puas hati. Sayyidatina Aisyah pun jawab apa? Bal wa alaikumuzamu wasam. Bahkan ke atas kamu kecelakaan dan kehinaan. Rasulullah pun marah kepada Aisyah. Wahai Aisyah, Allah tidak suka perkataan keji, wahai Aisyah. Sebab apa? Aisyah geram bila dengar orang kafir Quraisy ni doakan kecelakaan kepada Nabi. Lalu Aisyah jawab, bahkan ke atas kamu kecelakaan dan kehinaan. Lalu Rasulullah tegur isteri dia, wahai Aisyah, Allah tidak suka perkataan keji. Jangan sebut perkataan keji tu. Walaupun kepada orang kafir. Walaupun orang kafir tu hina Nabi, jangan kamu balas dengan perkataan yang sama. Lalu Aisyah pun menjawab, orang puai ke? Wahai jawab. Aisyah jawab Nabi, ya Rasulullah, kamu tak dengar ke apa yang dia kata? Rasul jawab apa? Kamu tak dengar ke apa yang aku kata? Masya Allah, Rasul bijak. Kamu tak dengar ke apa yang kata? Apa yang Rasul kata? Nabi cuma jawab, wa alaika, ke atas kamu juga. Nabi tak ulang perkataan keji itu. Jadi berhati-hati kita. Bagi salam biar penuh. Assalamualaikum, bang. Suami pun berjawab, waalaikumsalam. Metah deh, metah. Nak pergi mana? Nak pergi buah gigi je. Subhanallah, sunnah Nabi. Sebelum bercakap dengan pasangan, pastikan bau yang keluar tu sedap di hidung. Subhanallah. Walaupun kita kecek jauh. Kalau kecek jauh, sebenarnya sunnah Nabi. Masuk dalam rumah, bersiwak, bergigi dan sebagainya. Masya Allah. Okey. Selepas, saya tak habis hadis Nabi tadi tu. Masya Allah. Nabi bersabda, siapakah yang baca ketika solat tadi, doa iftitah tadi? Kerana apa? Lalu ada seorang sahabat menjawab, aku ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, ketika kamu membacanya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sesungguhnya pintu langit sedang dibuka oleh Allah. Masya Allah.
Kalau kita baca doa iftitah walaupun yang pendek, yang panjang apatah lagi, ketika solat selepas baca Allahu Akbar, angkat takbir tu, kita panggil doa iftitah tu, akan dibuka, pintu langit akan dibuka. Maksudnya insya-Allah doa yang kita baca dalam solat akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Okey, sikit lagi. Wa sadaqatun burhanun, sedekah adalah saksi ataupun bukti. Sedekah apa pun yang kita buat di dunia ini akan jadi saksi di mahsyar kelak, akan jadi bukti. Banyak mana kita bagi sedekah ke masjid malam ini akan jadi bukti hadapan Allah kelak. Kita datang rumah Allah, janganlah balik tanpa kita meninggalkan sedekah. Kita meninggalkan sesuatu untuk rumah Allah. Bila kita mari masjid, mari surau, terus racang lalu, mikir lalu, bawa terus, bawa sikit, selitlah mana-mana. Subhanallah, akan jadi saksi. Kalau 10 masjid buat kita pergi, 10 masjid jadi saksi besok. Zaman sekarang lagi mudah. Ya Allah, tak ingatlah pula ustazah sebut bahawa ya, balik nanti boleh je transfer online. Esok subuh ataupun sengaja singgah mari beri. Subhanallah, bukan masjid sajalah, mana-mana pun. Nabi sebut sadaqatun burhanun, sedekah adalah saksi kamu di mahsyar kelak. Dia akan bersaksi di hadapan Allah akan apa yang kita telah belanjakan untuk jalan Allah. Wasabrun diyaun, Nabi kata sabar itu adalah cahaya, ataupun dia ni samalah cahaya nur. Wal Qur'anun hujjatun laka aw alaika. Quran itu adalah hujah bagi mempertahankan diri kamu ataupun hujah melawan kamu, Nabi kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang akan jadi peguam bela ataupun peguam apa ya? Peguam bela akan bela kita, ataupun peguam yang melawan kita tu kita panggil apa ya? Pendakwa. Al-Quran. Sama ada Al-Quran akan menjadi pembela kita, hujah. Nabi kata wal Qur'anun hujjatul laka aw alaika. Al-Quran akan menjadi hujah membela kamu. Ya Allah, dia membaca Quran, ya Allah. Ya Allah, dia membaca Al-Quran dan menghayati Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, dia membaca Al-Quran, menghayati dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran, ya Allah. Dia akan membela di hadapan Allah, akan mempertahankan kita hingga kita masuk ke syurga Allah. Ataupun Al-Quran akan menjadi pendakwa. Ya Allah, dia ada Al-Quran di rumah, comel-comel, maha-maha, banyak Al-Quran, tapi dia tidak membaca, ya Allah. Dia ada Al-Quran, ya Allah, dia baca saja tetapi dia tidak memahami dan dia tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Ya Allah, dia faham Al-Quran, dia baca Al-Quran tetapi dia melakukan amalan yang bertentangan dengan Al-Quran. Ni yang kita paling takut. Al-Quran bukan sekadar menjadi peguam bela, hujah bagi mempertahankan kita di hadapan Allah, tetapi Al-Quran juga boleh jadi sebaliknya, akan menentang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalaulah mungkin bayangkan, kalaulah ada manusia menjawab di hadapan Allah, aku tidak tahu. Al-Quran akan berkata, dia tahu, ya Allah. Bukan tidak sampai kepadanya ayat sekian-sekian kepadanya, ya Allah. Bukan tidak sampai tentang perintah dan larangan, ya Allah. Tetapi dia telah mendustakan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Ketika itu Allah berfirman dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah tutup mulut kita, yang lain semua jadi saksi. Kaki pun berkata, kulit berkata, semuanya akan bercakap di hadapan Allah. Kullun nasi yaghdu. Dah hujung dah ni. Nabi sebut kullun nas yaghdu. Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Nabi bersabda, subhanallah, setiap manusia keluar pada awal pagi untuk bekerja ataupun cari rezeki, lalu dia menjual dirinya kepada Allah dengan beriman dan beramal soleh, maka dia akan membebaskan dirinya daripada azab Allah, atau dia menjual dirinya kepada selain daripada Allah, kepada syaitan dan hawa nafsu dengan melakukan kufur dan maksiat, maka dia akan membinasakan dirinya dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Saya kira sekadar itulah perkongsian pada malam ini. Masya Allah, alhamdulillah. Kita bacakan satu hadis Nabi tentang berkaitan dengan kebersihan, bab bersuci, bab wuduk, bab zikir alhamdulillah, bab zikir subhanallah, bab Al-Quran menjadi hujah. Dan insya-Allah mudah-mudahan kalau kita tidak mampu nak beramal ataupun membaca sebanyak-banyaknya Al-Quran, tetapi jangan biarkan berlalu satu hari tanpa membaca Al-Quran, jangan. Takut kita mati dalam keadaan hari itu tidak dicatat sebagai ahli Al-Quran.
Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat pemberi syafaat. Pemberi syafaat akan menolong kita. Tidak ada jaminan dalam mana-mana hadis Nabi bahawasanya suami itu boleh tolong kita, anak boleh tolong kita. Tetapi jika amal soleh tu, insya-Allah amal soleh kita terhadap suami anak-anak tu ialah boleh tolong kita. Tetapi yang disebut sebagai syafaat kubra, syafaat besar ni, syafaat Nabi, syafaat para malaikat, syafaat daripada Al-Quran ini, syafaat kubra ni, syafaat besar ni, yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka mukjizat yang masih kekal ni, yang saya tengok depan saya ni, Al-Quran yang duduk dekat tiang ni kan, Masya Allah. Inilah sesuatu perkara yang paling mahal harta yang kita nak tinggalkan kepada anak cucu kita. Subhanallah. Saya ada pergi kepada satu kawasan tu, dia kata, Ustazah, orang kampung ni sikit sangat boleh baca Quran. Walau itu tak boleh baca, semua kebanyakannya buta huruf. Lepas tu sebelum itu dia kata, Ustazah, macam ada macam-macam masalah lah dia cerita. Gini macam-macam masalah. Lepas tu saya tanya, kebanyakannya ramai dalam kampung ni, ramai tak boleh baca Quran? Tak ramai, memang sikit. Apa kaitan Ustazah? Panggil je Ustaz, keluar sikit duit, pakak, carilah berapa orang, kalau boleh duduk sini untuk ngajar ngaji je. InsyaAllah, sedikit sebanyak, masalah dalam kampung tu, Masya Allah, apa sajalah kemungkaran apa akan berkurang. Barakah ahli kampung itu semakin ramai membaca dan belajar Al-Quran. Sebab itu hadis Nabi, Allah memuliakan seseorang dan menghinakan seseorang dengan Al-Quran. Mukjizat yang kekal dan mukjizat sebesar-besar mukjizat kalamullah, kata-kata Allah, yang masih ada dan Allah kurniakan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum tidur jangan lupa baca surah apa? Surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah. Nabi tak tidur mereka baca dua surah ni. Subhanallah. Kalau tak mampu Ustazah, macam panjang sangat dua surah, pilihlah surah, pergilah surah Al-Mulk. Kalau nak pergi Sejadah pun tak apa. Ni nak berhenti dah ni, jangan bimbang. Nabi SAW bersabda, Hiyal munjiyah, hiyal mani'ah min azabil qabr. Surah Al-Mulk penghalang, penyelamat daripada azab kubur. Hadis sahih. Tak ada keraguan, janji Nabi paling benar. Kalau malah sangat hari tu nak baca Quran sebelum tidur ataupun lepas maghrib, lepas isyak, bacalah surah Al-Mulk. Siapa yang nak menolong anak-anak cucu, nak menolong suami, nak menolong isteri, nak pastikan ahli keluarga selamat pada azab kubur, jangan tinggal surah Al-Mulk. Subhanallah, sekian muslimin muslimat, beberapa wasiat Rasulullah yang kita kongsi sebagai tanda cinta Nabi kepada kita, dan sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, kita kena buat supaya berjumpalah kecintaan kita dengan, iaitu Nabi SAW di syurga. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan dan sebagainya. Masya Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir di alam maya dan sebagainya. Lebih kurang masih lagi ada lebih kurang 7,000. Tak, masjid ni ada dalam 4,000. Okay, dalam 40 orang, 50 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bertemu semula sama ada di dunia. Mudah-mudahan yang paling utama di syurga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.